Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin kongsikan dengan kamu semua pelajaran yang kelima dalam fiqh munakahat tingkatan 3 syariah, iaitu tajuk An-Nusyuz. Okey, nusyuz nah. Okey, kita tengok dulu yang pertama sekali iaitu ta'rif. Okey, ta'rif dari segi bahasa, ma irtafa'a minal ard. Ma irtafa'a minal ard, apa yang diangkat, apa yang telah diangkat daripada permukaan bumi. Okey, itu maksud dari sudut bahasa. Okey, dari segi syarak pula, al-mar'ah an-nashizah hiya allati kharajat an ta'ah zawjiha al-wajibah. Okey, warajul an-nashiz huwa allazi asa'a isharataha au azaha. Okey, apa maksudnya? Perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang telah keluar daripada ketaatan suaminya, perempuan ataupun wanita ataupun isteri yang tidak mentaati si suami. Dan lelaki yang nusyuz pula adalah lelaki yang telah merosakkan keluarga ataupun menyakiti keluarga. Okey, faham nah? Okey, seterusnya kita tengok pula dalil pensyariatan nusyuz. Okey, ada dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Okey, lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu perempuan, dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya. Okey, surah An-Nisa. Dan ada juga hadis iaitu daripada muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Okey, maksudnya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur lalu dia enggan dan suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknatnya sehingga pagi. Muttafaqun alaih. Okey, seterusnya kita tengok pula hukum nusyuz. Apa hukum nusyuz? Okey, nusyuz hukumnya adalah haramun. Nusyuz haramun bal yu'tabar minal kabair, bahkan dikategorikan daripada dosa-dosa besar. Oleh itu isteri yang nusyuz tidak boleh mendapat nafkah sehingga dia kembali kepada ketaatannya. Dan apabila isteri telah kembali kepada ketaatan kepada suami, maka suami wajib memberi nafkah kepadanya. Okey, itu hukum nusyuz. Jadi haram. Seterusnya kita tengok pula bentuk-bentuk nusyuz. Okey, bentuk-bentuk nusyuz. Okey, yang pertama, ada mutta'ah az-zaujah. Okey, yang ni adalah nusyuz bagi isteri nah. Okey, yang pertama, ada mutta'ah az-zaujah li zawjiha fi ma yata'allaq bi hukukillah. Okey, isteri yang tidak taat kepada suaminya pada perkara yang berkaitan dengan hak Allah. Okey, contoh isterinya tidak solat, tidak puasa. Jadi tu antara salah satu contoh kepada nusyuz. Okey, yang kedua, su'ul khuluqi ma'az-zauj. Su'ul khuluqi ma'az-zauj, berakhlak buruk terhadap suami. Kamu boleh fikir sendirilah akhlak buruk tu macam mana kan. Okey, yang ketiga, adamut tamkin az-zaujah nafsiha li zaujiha. Isteri enggan bersama dengan si suami. Okey, yang keempat, man'u az-zaujah zaujiha 'anid dukhulil bait. Okey, isteri telah menghalang suaminya daripada masuk ke dalam rumah. Okey, itu contoh-contoh. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir kat sini, khuruj az-zaujah min baitihi bi ghairi uzrin wa lam yu'zanha az-zauj aw safarat bi ghairi al-izn wa ridha minhu. Okey, isteri keluar daripada rumah tanpa keuzuran dan tidak mendapat izin daripada si suami, ataupun isteri bermusafir tanpa izin dan redha daripada suaminya. Okey, itu antara bentuk-bentuk nusyuz isteri nah. Okey, kemudian kita tengok pula nusyuz suami. Nusyuz bagi suami. Yang pertama, man'u zauj an haqqiha fi nafkah. Okey, suami tidak memberikan nafkah ataupun hak-hak isteri dalam nafkah. Okey, yang kedua, aghlaza zauj ala zaujatihi bil qawli awil fi'li biduni sababin syar'i.
Okey, suami berkasar dengan isterinya sama ada dengan kata-kata atau perbuatan tanpa sebab-sebab yang syarak. Okey. Suami berkasar terhadap isteri. Tu bentuk-bentuk nusyuz suami. Okey, macam mana kita nak menangani nusyuz ini? Okey, ada 4 step untuk menanganinya. Yang pertama adalah al-wa'zu, iaitu dengan memberi nasihat. Dan yang kedua, seterusnya kalau nasihat pun tak boleh nak tangani juga, dengan memberi nasihat pun tidak menjadi penyebab untuk berubah, maka step yang kedua adalah al-hajru fil madja'. Al-hajru fil madja'. Okey, berpisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur si suami, berpisah tidur dengan si isteri, tidur bilik lain-lain contohnya. Okey, sekiranya tidak dapat menyelesaikan juga masalah tu, maka seterusnya boleh ad-darbu ghairil mubarrih. Ad-darbu ghairu mubarrih, iaitu pukul yang tidak menyakitinya. Okey, suami boleh pukul isteri tapi dengan syarat tidak menyakiti si isteri. Okey, kalau tak boleh juga dengan cara ini, maka bolehlah membuat pemulihan di mahkamah. Okey. Al-islah, berbaik-baik di mahkamah. Berjumpa dengan pakar yang lebih berpengalaman dalam menangani isu-isu sebegini. Okey, itu saja yang Ustazah ingin kongsi hari ini. Harap kamu faham. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.